Ini juga yang ada. Sarah Uzma, boleh kita start ke Sarah Uzma? Boleh cikgu. Okey. Berapa ramai ni yang nak ambil IG? Ni ke yang nak ambil IG? Setakat berapa orang ni? 16 orang ni je. Alhamdulillah kalau 16 orang ni yang je ambil IG. IG ni. Aduh. Ui. Aduh. Okey. Baiklah. Memandangkan kita dah nak mula. Sekejap eh. Ini boleh mendatangkan gaduh sebenarnya. Malam-malam pun handsome ke payah? Benda kau ni. Malam-malam pun handsome. Boleh lah pakai komputer ni. Bising. Okey, kita tengok binomial theorem. Kita pergi kepada soalan nombor 1 dulu. Okey, soalan nombor 1. Tengok tu. Ya, pakai komputer ni. Ini dah tak best pakai komputer lain. Alright, kita dah buat dah sebenarnya soalan ni hari tu. The first 4 terms. So sekejap sebab aku ada, dia ada kat atas tapi aku macam aduhai. Okay. Option. Mana sini? Betul ke ni? Saya kena masuk ni. Hai. Ya Allah. Sorry aku rimas dengan yang baru ni. Pakai komputer kat rumah. Komputer kat rumah ni tak best sangat. Alright, hari tu kita dah expand benda ni sebenarnya. Kita dah expand soalan ni, kita dapat 64 plus 192x square plus 240x to the power 4 pluskan dengan 160 to the power x to the power 6. 160x to the power of 6. Ini dah ada jawapan kan? Okay. Alright, so the second one, bila dia tanya soalan yang kedua, dia biasanya soalan tu dia berkait tau. Soalan bawah dengan soalan atas tu dia berkait. So soalan bawah tu dia kata find the term independent of x in the expansion. Dengan menggunakan benda ni yang kita dah buat jawapan dia dekat satu tu, kita nak cari yang second tu, which is kalau dia expand benda tu 2 plus x to the power of 6, lepas tu 1 minus 3 over x square to the power of 2. Okay, to the power of 2. Alright, bila kita nak jawab soalan ni, sebenarnya kita akan menggunakan information yang kita dapat di sebelah atas. So yang sebelah atas tu kita dah dapat dah benda ni. So benda ni kita akan just bawa dia turun je. So expansion benda ni for the first 4 term saja kita akan guna. Which is kita ada 64 plus 192x square plus 240x to the power 4 plus 160x to the power 6. Right, lepas tu kita nak expand dengan dia. Right, kita nak expand dengan dia. Yang ada yang bracket square ni, biasanya diorang akan bagi paling high pun to the power of 2 sebenarnya. Diorang jarang bagi lebih. Okay, so kalau to the power of 2, the main thing yang kamu kena buat adalah kamu kena expandkan to the power of 2 tu dulu. So untuk mengelakkan kamu daripada common membuat mistake, what you should do is you should expand it at another place.
So it is 1 minus 3 to the power of x square. Dengan yang ini je lah. So yang senangnya kita just ambil di sini je lah. 1 dengan 1 kita akan dapat 1. 1 dengan tu dia akan dapat negative 3 over x square. Minus ni dengan ni akan dapat negative 3 over x square. Lepas tu ini bawa ke hujung kita akan dapat pluskan dengan 9 over x to the power of 4. So basically kita akan dapat 1. Yang ini kita concernkan dengan yang atas tu je lah. So I am hoping that yang datang ni algebra dia not that bad lah. X to the power of 2 plus 9 over x to the power of 4. Okay. Korang expand kan dulu. Alright, once bila kita dah expand, what happen is, apa yang kita akan buat? Bila dia kata independent of x tu maksudnya, bila kita ada number yang coefficient tak ada x, independent of x tu, independent of x means that no value, no x. Independent of x tu maksudnya no x. Okay, so bila kita nak cari maksud no x tu, kamu kena betul-betul understand macam mana kamu nak buat independent of x. So ini x to the power of 6. So what happen is, kalau kamu fikir betul-betul, 1 yang 64 ni darabkan dengan siapa di antara 1, 2 dengan 3, antara A, B dengan C, darabkan dengan siapa yang akan mendapatkan tak ada value x. So basically kita akan cakap 64 darabkan dengan 64 akan darabkan dengan 1. So 64 multiplied by 1. Okay, and then kita ada x square. X square ni darabkan dengan siapa yang akan menghilangkan kita punya x. So idea dia, yang ini akan darabkan dengan yang ini. So kita ada negative 6. So kita just ambil nombor kat depan tu je lah. Kita ada plus 192 dengan negative 6. Okay, lepas tu kita ada x to the power 4. X to the power 4 ni darabkan dengan di antara 3 ni. Yang akan menghilangkan x adalah yang hujung sekali. So kita akan ambil plus 240 dengan 9. So lepas tu kamu just tekan je lah calculator kamu. So 64 times 1 plus 192 times negative 6 plus 240 times 9. So kita akan dapat, mesti ada salah kat mana-mana. Mana sama? 64 bracket 1 plus 192 bracket dengan negative 6. And kita akan dapat final answer dia 1072. Okay. So hari ini kita nak tengok macam mana kita nak jawabkan soalan yang melibatkan dia ada dua expansion. Normally dalam binomial theorem soalan dia akan pergi kepada itu je. Dia akan bagi yang first tu apa dia punya expansion, bagi berapa term, yang second tu disuruh kamu expandkan dua kotak. Dia tak pernah lagi lah dia nak keluar kibat-kibat sikit. Mungkin ada a few lah yang dia akan keluar, tapi setakat yang aku tengok ni jarang. Okey, ada soalan? Ke laju sangat? Tadi ada orang dia respon, aku ajar laju sangat. Alright. Boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya?
Boleh cikgu. Okey, kita tengok soalan yang ketiga ni. Dia kata ascending power. Basically kita dah buat dah soalan nombor 3 ni. Kita dah buat dah expansion dia. Kita akan dapat expansion dia is 64. Ada siapa-siapa ke yang daripada sini yang tak belajar expansion tu? Okey, ini expansion kepada benda ni. Lepas tu kalau kamu tengok dekat sini, ini dengan ini adalah benda yang sama. So dia ada multiply kan dengan 1 plus kan dengan 2x. Nampak tak? Dia orang punya permainan. Dia orang akan bagi benda yang sama. So expansion yang kita buat ni untuk first three term je adalah benda ni, benda yang sama. So sebenarnya benda ni ada kat belakang. Tapi benda ni ada kat depan. Macam tu. Okay. Okay, bila dia tanya coefficient of x square. So coefficient of x square, kamu carilah. Kita cari, kita akan ada dua. Kita concernkan dengan dua yang baru ni. Kita tak concernkan dengan yang lama ni. Yang lama ni kita tak nak. Tapi kita concern dengan yang baru. So kita cuba tengok, satu ni pergi ke mana yang akan menghasilkan x square. Satu akan pergi kepada, yang ini akan hasilkan x square. Lepas tu 2x ni akan pergi kepada yang ini, negative 576, dia akan menghasilkan x square. Sebab ini kan x, ini kan x. So ini x. Ini x, dia akan menghasilkan x square. So basically kita ada 1, sebab dia minta coefficient 2160 pluskan dengan 2 negative 576. Lepas tu kamu just tekan calculator. 1 bracketkan dengan 160 close bracket plus 2 bracketkan dengan negative 576. And kita akan dapat 1008. 108. Macam tu je. Macam tu je macam mana soalan IG bermain. Kita tengok soalan lain lagi. Hari tu kita ada buat soalan 4 kan? Satu. Oh, hari tu kita ada buat soalan. Soalan 3 kita dah buat. Soalan 1 kita dah buat. Kita dah buat. Soalan 2 kita tak buat lagi. Soalan 3 kita dah buat. Soalan 4 kita dah buat belum? Soalan 4 lah kita buat. Okey, soalan 4. Kita buat soalan 4, kita start dari Anis, hari tu soalan 4 kita dah buat belum? Soalan 4 yang find three terms in the expansion of 2 minus 5x6 tu je. Yang start dengan 1 semua tu kita dah buat dah. Ya ke? Banyak-banyak buat dah. Okey, expansion yang atas tu, soalan 4. Lepas tu dia ada yang bagi kuasa 3 tu pula kan. Okey, soalan yang 4 tu, yang first tu, find the first three term tu is 64 minus 960x plus 6000 x square. Ada siapa-siapa ke yang tak belajar lagi macam mana nak cari tu? Kalau ada siapa-siapa yang tak belajar lagi, bagi tahulah, mungkin aku akan tolong explain sedikit. Tak ada ya? Okey. So, soalan 4 tu, the first expansion tu adalah ini.
Lepas tu soalan yang kedua, in the expansion of 2 minus 5 to the power 6x ni, kalau kita tengok ini dengan atas ni adalah benda yang sama. So kita akan guna juga 64 minus 960x plus 6000 x square dengan to the power of 3. The constant term is equal to 512 and the coefficient of x is 0. Find the value of each of the constant a and b. Sedai dia tak dengar. Okey, di tengah sembang apa ni? The constant term is equals to 512. The expansion of benda ni dengan a plus b to the power of x cube constant is equals to 512. Maksudnya 64 times one of the constant here is equals to 512. And then dia bagi tahu coefficient and the coefficient of x is 0. Coefficient of x is 0. Coefficient of x is 0. So maksudnya darab. So ada satu coefficient dengan huruf x. Coefficient ni adalah 0. Find the value of each of the following of the constant a and b. Sudah. Baik. So kan? Macam ni kita nak buat. Okay, macam ni. Macam ni. Alright. So, kan tadi aku cakap to be safe, kamu expand yang kat belakang tu kan. So dalam case ni juga, to be safe for you, dekat dalam jawapan tu, skema tu dia dah bagi lah dia punya cube apa semua tu. But for you, to be safe adalah kamu expand yang dekat belakang tu juga. That is one of the way untuk kamu make sure kamu tak salah buat. So jangan kamu terlalu bergantung dengan skema. So apa yang aku cadangkan dekat korang, kita expand dulu benda ni. Ada to the power of 3. Alright, so bila kita nak expand benda tu, kita ada a plus bx to the power of 3. Ada setengah budak dia akan cakap kita expand buat macam ni lah, a plus bx dengan a plus bx. Boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak buat macam tu, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi untuk given the fact dah kamu dah belajar dah benda ni, kenapa kamu nak buat cara ni? Tengok, bila aku ajar kamu pun, bila aku tengah sembang dengan kamu pun, aku tengah fikir macam mana cara yang paling senang nak buat. So aku dah jumpa dah cara paling senang. So kita ada kan kita ada n, kita punya okay, sekarang dalam case ni kan kita punya formula is a plus b to the power of n. So dalam case kita ni, our a is equals to a, our b is equals to bx, our n is equals to 3. Okay, kita dah ada 3 benda tu. Lepas tu kita punya common formula hari tu is NCR a to the power of n minus r, b to the power of r. Okay, NCR a to the power of n minus r, b to the power of r. Sekarang ni dia tengah bercakap dengan kita pasal coefficient of x. Coefficient of x. So kalau kata kita fikir secara logik, jangan lost lagi so, kita just buat one by one lah. So kita ada n kita 3 CR A, 3 tolak R, B kita tu Bx to the power of R.
kita nak koefisien kita tu x to the power of 1. So aku tanya kat korang, what is your value of r? Apa possible value untuk r kamu? Nabil? Apa Nabil? Logik je tu Nabil. Ada tak Nabil? Nabil? Nak jawab? Tak tahu cikgu. Kalau kamu nak x tu to the power of 1, dx tu kena kuasakan dengan berapa supaya x tu jadi 1? Tu je. 1. Satu lah. So kamu punya r tu akan jadi 1. Cakap bahasa Melayu. Cakap. Itu lah. So kamu punya r tu dah jadi 1. So daripada sini kita ada 3c1 a to the power of 3 minus 1 bx to the power of 1. 3c1 kita akan dapat 3 shift c1 kita akan dapat 3 a to the power of 2 bx to the power of 1 tu bx lah. So kita ada 3a square bx. Boleh ke? Ada siapa nak tanya? Ada siapa yang tak faham? Tanya jangan diam je. Kalau tak faham memang kamu kena tanya. Kat mana yang kamu tak faham, aku terang balik pelan-pelan. Sebab bukan semua yang ada kat sini power-power tau. Dan bukan semua yang tak ada kat sini tak power. Semua yang ada kat sini semua belajar. Semua nak belajar. Okay, ada soalan tak? Okay, Dan, dia bagi tahu kat kita pasal constant kan? Bila kita ada constant, constant kita sekarang menunjukkan kita punya x tu to the power of what? Dini, kita punya x tu to the power of what? Apa you? Kita punya x tu to the power of what kalau kita nak constant je? Ada siapa-siapa nak jawab? Sarah Uzma. Saya jawab. Kosong. Ya, kosong lah. So, kita punya R tu akan jadi, kejap, on camera. Kita punya R tu to the power of 0. So, kita ada from here 3c0 a to the power of 3 minus 0 bx to the power of 0. Sebab bx to the power of 0 akan jadi 1. So this one will be 1. Ya dah berdiri kat situ. Macam model. 3 shift c0 is 3 is 1. Times-kan dengan a to the power of 3. This one b to the power of 0 ni akan jadi 1. So kita ada a to the power of 3. Kecil sangat tu. So from here kita punya constant tadi, daripada sini kita nak constant dengan ni. So kita ada 64 minus 960x 6000x square. Kita ada tadi a cube pluskan dengan 3a square bx. And then kalau kita nak dia constant, aja, then kita akan ambil 64 ni multiplikan dengan a cube lah. So kita akan ada constant je. So 64 a cube. Lepas tu dia nak kita ada x saja. Sebab dia nak kita ada x saja.
something to the power of x tu, so kita akan consider negative 960 ni x darabkan dengan a cube. Negative 960 darabkan dengan a cube. 64 pula. 64 ni darabkan dengan yang hujung tu. Pluskan dengan 64 3a square b. Tapi kita nak koefisien kan, so kita boleh abaikan kita punya x. Okay, so far ada soalan tak? Memang dia agak pening chapter ni. Chapter ni memang dia memeningkan kalau kamu nak fahamkan by your own. Kalau kamu nak try, kalau kamu ada soalan nak tanya, tanyalah sekarang. Ni ada diam je. Dah datang penat-penat malam-malam ni. Cikgu asal yang first tu 64A cube. 64a cube. Okay, sebab dia kata dia nak constant kan? Mungkin nampak berserabut sikit. Okay, kita tengok one by one sebab dia nak kita tengah bercakap pasal constant. Kita bercakap pasal constant. Constant ni maksudnya dia punya numbers je. Numbers dengan x to the power of 0. So kalau kamu tengok kat sini 64 ni kalau dia darab dengan a cube, dia jadilah 64a cube. Kalau dia 64 darabkan dengan 3a square bx ni, dia ada huruf x, menjadikan kita punya x to the power 0 tu dah tak ada syarat. Okay, lepas tu kita try tengok. Okay, so aku explain one by one lah. Aku tunjuk korang semua lah. So kita cakap 64 ni kena darabkan dengan a cube. Okey, kalau kita ada negative 960 ni, kita tak boleh darabkan dengan siapa-siapa. Sebab dia ni akan menghasilkan x, ni akan menghasilkan x. Okey, tapi soalan bahagian yang kedua dia kata dengan coefficient of bahagian yang kedua tu dia kata coefficient of x. Maksudnya kita nak cari siapa yang dengan x ni, nak cari dia punya ni, coefficient. Coefficient ni equal 0. So maksudnya kita nak constantkan dengan yang ada x. So kita tengoklah one by one. So kita tengok balik daripada 64. 64 ni darabkan dengan siapa di antara dua ni yang akan mendapatkan x. Menjadikan 64 darab 3a square bx. Tapi kita tengah sembang pasal coefficient je. So kita abaikan huruf x tu. Thus kita ada 64 darabkan dengan 3a square b. Lepas tu kita tengok yang seterusnya. 960 ni darabkan di antara dua ni, siapa yang akan menghasilkan huruf x saja. 960 darabkan dengan a cube, ada x. So kita akan pluskan dengan, ataupun kita tengok dekat nombor 960 tu negatif. So kita akan buat minus 960 a cube. Okay. And then kita ada yang 6000x square. 6000x square ni dia dah cakap pasal pasal dia punya x tu dah lebih daripada kosong. So kita boleh ignore lah benda tu. So yang kita ada sekarang dua ni je lah. Lepas tu kalau kita tengok soalan dia, dia bagi tahu kat kita the constant term is equals to 512. So sekarang berdasarkan dua ni, constant ni equals to 512. Dan juga 64 3a square b tolak 900a cube ni is equals to 0.
So lepas tu kita kena cari kita punya A dulu. So kita ada A cube 512 overkan dengan 64. A is equals to cube kan 512 over 64. So kita nak shift cube 512 over 64. So kita akan dapat A kita is equals to, dah kita dapat A kita is equals to, dia suruh kita cari B pula, and then kita substitute kan kita punya 2 tadi tu. So kita ada 64 3A square B minus 960 A, kita punya A is 2 is equals to 0. 64 bracket 3 bracket A square, kita akan dapat 768 B minus 960 bracket 2 cube 7680 equals to 0. 768B 7680 over 768 equals to 10. Cikgu, so basically kan, dia cuma bila kata constant term is equal to 512 tu, constant tu merujuk kepada unknown A dengan B tu lah kan? Betul tak? Salah. Tak saya faham macam tu lah cikgu. Constant term is equals to 512 tu maksudnya expansion benda tu. Dia, kau tengok soalan tu belah depan tu, in the expansion of that two term, of that two equation, two things, constant tu maksudnya yang nombor je. Constant tu dalam bahasa matematik maksudnya nombor je. Sebab tu kalau kamu ada y is equals to mx plus c, dia bagi tahu kat kamu m tu constant, c tu constant. Maksudnya m tu adalah satu nombor dan c tu adalah satu nombor. So dalam dia kata ni, expansion benda ni kamu akan dapat satu constant term. So basically constant kamu adalah yang mana tak ada huruf X lah. Okay, faham cikgu. Okay Nabil? Boleh. Boleh Arif? Dia blur-blur sikit ke tak apa? Kita tengok balik Nombor 4. Biasanya soalan ni kalau kita orang target dekat yang average kita orang target soalan satu je. Soalan yang bawah tu kita orang tak galakkan sangat sebab kadang kalau soalan dia expansion yang sama macam yang mana dekat dalam soalan exam tu kita orang galakkan korang buat. Tapi kalau soalan dia dah sampai ke tahap ni, kita orang kata kamu nak buat kamu boleh try, kamu tak nak buat kamu tinggal. Sebab kamu masih lagi ada markah lain yang kau boleh try. Tapi kalau nak try boleh lah, cuba belajar dan fahamkan. Janganlah kata angkat tangan, cikgu saya tak faham. Ini penyakit. Memang penyakit pun. Okay, boleh kita move on ke next question tak? Kalau tak boleh bagi tahu, kalau boleh bagi tahu. Tak naklah seorang je yang cakap. Dan seorang yang cakap tu dah memang boleh buat. Budak yang tengah nak buat ni, yang tengah start ni, cuba bagi tahu. Kejap lagi bagi tahu, kalau kejap lagi buat nanti. Insya-Allah. Takkanlah aku nak salahkan apa ke? Tak ada, tak salahkan pun. Ni kelas ni pun aku buat suka-suka je kot. Saja je buat.
Ada ke cikgu saja buat? Ada saja boring-boring duduk rumah tak ada buat apa kan. Buat video. Tapi kan korang tahu tak, topik kinematics tu adalah topik yang paling susah untuk banyak cikgu nak terangkan. Rupanya senang aja. Tapi tak tahulah, mungkin ada yang tak boleh nak tangkap. Kinematics tu senang je. Senang sangat. Senang nak score. Tapi SPM tahun lepas is one of the hardest question aku pernah jumpa. Sepanjang 2 minggu aku try soalan kinematics SPM for the past year. Sangat susah. Dia bukanlah sangat susah. Dia patah balik kepada konsep pemahaman pelajar. So SPM tahun lepas dia punya soalan agak pelik. So kalau kamu interested nak buat soalan kinematics SPM, kamu sebenarnya dah boleh buat dah soalan-soalan SPM tu. Kamu punya knowledge tu dah cukup dah untuk buat soalan SPM. Cuma ada a few chapters je yang kamu kena belajar balik. Tapi sepanjang kamu ambil IG ni sebenarnya kamu dah belajar balik dah. Okay, so kita nak try soalan mana pula? Okay. Find and simplify the first three term. Okay, kita try soalan nombor 5 tu. Soalan nombor 5 yang expansion tu rasanya dah buat dah. Sudah ke? 1 minus 4 to the power of 5x. Soalan nombor 5. So soalan nombor 5 itu kita dah buat dah. Dia dah buat dah. Expansion yang atas tu kita ada 1 minus 20x pluskan dengan 160x. Gila lah tiap-tiap malam belajar maths. Wow. Bayangkan aku buat video AdMax pun aku dah pening. Kalau korang tengok video AdMax kan, kalau lama tu tiba-tiba dia, kalau korang tengok aku diam lama tu maksudnya aku dah macam dah. Kalau korang tengok aku ada time-time malas ni nak buat. Maksudnya memang malas lah nak buat. Okay, the first three term in the expansion of benda tu. Okay, soalan ni dia lebih kurang je. Okay. So ini kalau kamu tengok dengan yang bawah ni dia dah sama. So kita ada 1 minus 20x pluskan dengan 160x square. Lepas tu dia ada 1 plus ax plus bx square. The first three terms are 1 minus 23x plus 222x square. So maksudnya kita nak concernkan dengan yang first ni yang tak ada x. Tak ada x. Yang second ni ada 1x. Yang ini dia ada x square. Ini x to the power of 1. Yang ini tak ada x. So logiknya kita tengoklah one by one. Satu ni darabkan dengan siapa yang tak akan menghasilkan x. So logiknya dia akan darabkan dengan 1. So 1 darab 1. So kita tak nak cari 1 tu kan. Kita nak cari ax. Kita nak cari yang A tu. So okay, lepas tu kita tengok pula. 1 ni darab siapa yang akan menghasilkan 1x je. Kita kena tengok one by one Every single one of them kita kena tengok. Itu dia punya keyword dia. Bila kita nak buat soalan ni, every single one kita kena tengok. 1 darabkan dengan menghasilkan 1x, 1 darab ax. So dia akan ada 1 dengan a pluskan dengan, kita tengok yang 20 ni pula. 20 ni darabkan dengan siapa akan menghasilkan 1x saja. So 20x darabkan dengan 1. So dia akan jadi negatif 20. Okay. Lepas tu kita tengok yang 160 ni darabkan dengan siapa akan menghasilkan 1x je. So jawapannya tak, sebab dia dah x square lah. So kita dah boleh tak concernkan dengan 1x lah. Kita fokus kepada yang x square pula. Okay, kita nak fokus kepada x square, patah balik kepada 1 tadi. 1 darabkan siapa yang akan menghasilkan x square. 1 mesti darab dengan bx square. So kita ada 1 dengan b.
Okey, kita tengok yang untuk negatif 20 ni pula. Negatif 20x darabkan dengan siapa yang akan menghasilkan x square. So negatif 20 akan darabkan dengan ax. So kita ada negatif 20 darabkan dengan a. Dan last sekali, 160x square ni darabkan dengan siapa yang akan menghasilkan x square? 160 darabkan dengan 1. So pluskan dengan 160. Saya nak tanya soalan boleh? Gapo? Okay, lepas tu kita tengok dekat sini. Ini untuk yang single x kan? X to the power of 1 kan? So ini semua ni is equals to negative 23. Kenapa aku dapat negative 23? Sebab ni negative 23. Dan semua yang untuk x square ni, yang kita concernkan dengan x square ni, semua ni is equals to 222. 222. Okay, lepas tu korang try work out. A minus 20 equals to negative 23. A equals to negative 23 plus 20. Bila Aini message aku, cikgu, boleh tolong? A is equals to negative 3. B minus 20 bracket dengan negative 3 plus 160 is equals to 2. B plus 60 plus kan 160 equals to 2. B plus kan dengan 2. O is equals to 2. B equals to 2 minus 2. O. B equals to 2. Cik depan, kita ada jawapan. Aku buat IG dapat semua. Kalau korang tengok soalan-soalan yang ada proving, aku nampak soalan yang mana yang korang yang budak-budak suka tengok. Soalan proving, soalan kinematics yang ada graph. Soalan proving tu kalau korang tengok aku explain panjang-panjang tu janganlah ikut Itu saya saja je. Based on my knowledge, tu saya saja je. Main-main nak buat pemeriksa tu gelap-gelap sikit kan. Based on what I have learned for the past 10 years, an equilateral triangle is the one with a equal ubur je. Dia suruh explain kau. Explain lah. Sekali kau nak explain apa? From what I see based on this question, I think boleh ke? Boleh. Okey, ada soalan tak? Minta jawapan kau. Fatur Rahman? Oh, Fatur Rahman ada. Tak sangka. Ya, cikgu. Oh, tak ada apa. Tak pernah ajar kau kan? Dah siap lah. Kau buat ke? Ke kau tengok je? Kau tengok dan kau sedut. Kau tengok dan kau sedut semua knowledge ni. Tengok lah. Oh. Nabil? Okey Nabil? Boleh. Zikri. Okey Zikri?
Nama-nama yang dipanggil ni nama-nama yang di-consent. Tadi kita buat soalan nombor apa? Boleh. Sarah Uzma, sebelum ni kau sekolah mana? Okay, go. Kat Emerson Langkawi. Macam mana belajar kat Langkawi ya? Seronok ke? Okey je. Okey je. Betul ke orang budak-budak Langkawi cakap korang akan belajar, budak-budak SPM dengan IG akan belajar sampai pukul 10 malam dengan PKA sampai pukul 10 malam. Betul ke? Betul. Sian. So apa je lah yang korang buat kat sana? Makan coklat banyak lah. Teruk pula. Okay, so next question. Kita nak buat nombor apa ni? Aku pula yang pilih soalan mana. Kita nak kelas sampai berapa ni? 8.30, 2, 9.30, 10. Aku tak kisah. Tapi nanti kalau aku dah sampai ke tahap malas nak buat. Given the first three term of the expansion, benda tu, find the value of each of the following integer. Kita dah buat kan? Dulu. Lepas tu dia beritahu, find the value of term that is independent of x. Okay, kita tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8 tu macam lain sikit. Aku pun tak tahu aku boleh buat ke tak. Buat on the spot lah. Barulah mencabar ajak korang berfikir juga kan. Nanti korang balik pun, kalau korang rasa, oh nanti aku balik aku dah tak payah belajar sejarah bahasa Melayu dan pendidikan agama Islam. Oh no way korang tetap akan belajar juga benda-benda tu. So dia akan jadi guru-guru tu akan mengamuk ah. Memang betul mengamuk. Tahun lepas diorang punya mengamuk tu sampai ke tahap diorang menjerit. Oh, sampaikan, kau kenal tak buntat? Buntat kena menganjing gila-gila kot. Sian. Sebab buntat kan dah malas nak belajar bahasa Melayu, sejarah. Dalam kelas sejarah buntat tengah buat MS. Lepas tu dia, cikgu dia bagi tahu, kami budak kamu buat MS dalam kelas aku. Ya ke? Buat macam mana kak? Bukan saya suruh dia ambil IG, mak ayah dia pun. Kan saya buntat power. Tak memang power. Dia pilih cikgu kau. Okay, find the first three term in the expansion of 5 minus q to the power 5qx to the power p. The first three term kan. So kita ada r kita is equals to 0, r kita is equals to 1, r kita is equals to 2. Find the value of each of the integer pqr. So kita kena expand dulu lah. Kita kena ada a kita sekarang, kita ada a plus bx to the power of n. Okay, so kita ada a kita is 5, b kita is negative qx dan n kita is p. So first kita punya formula is PCR 5 to the power of r n minus p minus r negative qx to the power of r. So dia bagi tahu kat kita the first tu adalah r kita kosong, dia jadi 625. So kita r kosong lah, PC kosong 5 P tolak kosong P. So ni kalau negatif QX kuasa kosong dia akan jadi 1. Sama juga dengan 625. Jannah, kalau PC kosong berapa jawapan dia Jannah? Fatur Rahman, kalau PC kosong berapa jawapan dia Fatur Rahman?
Syazmi. Ya cikgu. PC kosong apa? PC kosong. PC kosong. Awak? Tak sure cikgu. Tak sure? Kosong. Kosong. Okey, tak apa. Kosong. Syazmi kata kosong. Right, kita try orang lain pula. Adibah. Adibah Umairah. PC kosong apa Adibah? Mana jawab? Adik, PC kosong apa? Tu benda. Ni tak nak jawab. Ni siapa ni? Raja, PC kosong apa Raja? Satu kot cikgu. Kenapa jadi satu? Sebab Sebab kosong. Sebab dia macam ni. Kalau korang nanti kan masuk exam korang tak tahu kan. So korang tekan lah 7 C kosong 1. Tekan 10 C kosong 1. Tekan 14 C kosong 1. Kalau P C kosong 1. So kita ada 1 kali 5 kuasa P sama dengan 625. So 5 kuasa P sama dengan 625. Kalau dah tak reti sangat nak buat apa, tekan je 5 power of X alpha calculate 625. Shift calculate equal. Namanya? Come on. Dapat ke? Dia tak nak buat. Macam mana kita nak buat ni? AC break. Okay, kalau ini kalau kamu tak tahu buat, so kamu kena try lah. 5 kuasa berapa dapat 6425, 625. So try 5 kuasa 2, 5 kuasa 6. 5 kuasa 6 dapat 15625. So bukan lah. So kita try 5 kuasa 3. 125. So bukan lah. So kita try yang paling dekat lah 4. So dapat 4. So kita ada P kita sama dengan 4. Lepas tu kita nak yang X square kan. So kita fokus dekat R kita is equals to 2. So kita ada 4C2 54 tolak 22 negatif Q X kuasa 2 sama dengan R X square. Tapi kita tak nak X kan. Kita tak nak ni kan. Kita just nak coefficient. So kita buang benda ni. So kita ada cetai 4C2 4C2 darabkan dengan 5 kuasa 2 darabkan dengan Q square, kita akan dapat 150 Q square equals to R. Maksudnya kita kena cari Q lah, maksudnya kita kena buat juga R equals to 1. So kita ada 4C1 5 kuasa 4 tolak 1 3 negatif Q kuasakan dengan 1 sama juga dengan 1500. 1500 ke negatif 1500? Negatif 1500. Aji. Korang memang suka bermain dengan algebra. Terlalu banyak diorang punya algebra. Dia sebenarnya bagus juga sebab dia akan trainingkan korang punya algebra balik. Korang tak ambil SPPT3 kan. 4C1 darabkan dengan 5Q 500 negatif 500 Q negatif 1500. So Q is equals to 3.
Tak naklah pergi Langkawi. So dapat Q is equals to 3. So R is equals to 150 this one. Find the value of term that is independent of x in the expansion of Masya Allah. Find the value of term that is independent of x. Kalau aku jadi korang, soalan yang 3 markah ni memang aku tak buat. Malah okay. Aku rasa aku buat tapi last sekali aku buat. Macam mana trik dia nak buat soalan ni? Mesti ada trik dia. Kita try tanya Fatur Rahman. Fatur Rahman, ada idea? Fatur Rahman? Ada ke Fatur Rahman lagi? Tu dia dah keluar. Tu orang Fatur Rahman. Sirul, ada idea Encik Abad? Siapa lagi ya? Aku tak boleh buat yang macam yang ni juga ke dekat 2x tambah 1/4x³ tu. Macam mana? Yang benda ni yang guna formula ni. Ni. Ha. Boleh tapi dia mesti ada something yang kita boleh kaitkan. Sekejap Dia lagi seorang. Dia soalan-soalan macam ni dia tanya dekat macam ni. Mana budak tu? Dah keluar. Sarah Uzma, ada idea? Kau kot dekat Langkawi ada bagi tahu macam mana cara nak buat ke? Tak, saya sebenarnya cara cikgu solve lain sikit dengan cara cikgu Langkawi ajar. So saya still tengah brain. Saya still? Tengah proses cara cikgu ajar. Yang Sebab Langkawi orang macam mana? Yang tu saya tak ingat. Tapi kita orang tak ada guna C dengan kita orang tak guna C. Siapa lagi seorang lah? Mana si ni lah? Tak tanya dia. Mana budak ni? Mana budak ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Untuk soalan yang last kali ni, yang bukan yang last kali kita akan buat lagi satu soalan sebelum kita keluar. Alright, untuk soalan ni. Kita nak cari yang independent of x ni. Dia 3 markah kan? Apa yang menyebabkan dia 3 markah? 1, 2, 3. Right. Okay. One of the way yang aku akan buat adalah aku concernkan dengan huruf x dengan x³ yang kat bawah tu. So kan? So dia macam ni. Dia ada x. Kejap kita try. Kejap aku nak try something. X 1/x³. Kita punya ni R kita is equals, tak, kita punya N is equals to 12. Darabkan 2 tu dia akan jadi 1. Koefisien tu akan jadi 1. So kan, kalau kita letakkan nombor selain daripada 1.
Sekejap kita try. Sekejap kita ada, kita letak sini 2 1/8. 12 CR 2 12 tolak R, so 12 tolak X 1/8 X minus 12 C X dan 2 kuasa 12 tolakkan dengan X 1/8 kuasa X. Kita start dengan 0, kita habiskan dengan 11. Start macam tu. Pun tak boleh juga. Dia punya R apa? 9. Tak boleh juga. So, the only way untuk kamu buat ni, bukan the only way, setakat yang aku fikir ni adalah ni salah satu cara je lah yang aku boleh fikir. Yang lagi satu yang aku fikir yang tadi ni tak boleh lah. So, salah satu cara yang kau boleh buat is kamu senaraikan sebenarnya. Macam gila kalau kamu nak senaraikan, boleh ke? Okay, kita senaraikan. Kita ada R kita tu kosong, kita ada R kita tu 1 dan seterusnya. So basically kita ada kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ambil sampai 11 je sebab N kita tu sampai 12, so R kita tu sampai 11 je. Okay, so apa yang kamu boleh buat adalah kita ada kita akan buat X ni kuasakan dengan yang first tu 12 1/X kuasa 3 kuasa kosong. X ni okay, dia start dengan yang kat belakang tau. Yang kat belakang tu kuasakan dengan 1. So 11, so kita ada 11 tolakkan dengan 1. Sorry, ini 11 lah. Okay, 11 tolakkan dengan 1, ini akan jadi 10. N kita tu 12, sorry. Sorry. Betul lah tadi. N kita kan 12. So ini 12. N kita 12. Kita ada 11. So R tolak kosong. So ini dia akan jadi 11. Ini dia akan jadi X 1/X cube kuasa 2. 11 tolak 2 dia akan jadi 10. 12 tolak 2. 10. X kuasa 9. 1/X cube kuasa 3. X kuasa Okay. So aku dah tahu. Tak. Dia macam ni. Alright. Kita start balik Yang pening Yang pening. Boleh Yang pening. Okay. So, first kita akan buat X to the power of 12. Okay lah, kita buat macam ni lah. Ini sama je. Aku just ubah-ubah keadaan je. Sama je. Okay. So, kita akan first buat X to the power of 12 1/X cube to the power of 0.
So ini kita akan dapat x to the power of 12 dengan 1. Itu yang pertama. Lepas tu kita sebenarnya apa yang aku tengah nak tunjuk kat kamu, kita kena buat try and error supaya kita cari yang mana term tu yang tak ada huruf x. So lepas tu kita try x, dia punya nombor tu dia satu tu menurun, satu tu menaik. So x to the power of 11 1 over x cube to the power of 1. So kita ada x to the power of 11 1 over x cube. So ini kita akan dapat, ni potong 11 tu 3 tinggal 3, so ini tinggal x to the power of 8. So bukan, kita try 12 pula, x to the power, sorry 10 pula, x to the power of 10 1 over x cube to the power of 2. So kita akan ada x to the power of 10 1 over x to the power of 6. So ini dia akan tinggal 4. So kita akan dapat x to the power of 4. So bukan lagi. So kita try lagi, try and error. X to the power of 9. Ni 10 kan? 4, 12, 11, 10. Lepas tu kita try x to the power of 9. 1 over x cube to the power of 3. So kita ada x to the power of 9. 1 over x to the power of 9. So kalau kita potong ni, kita akan dapat 1. So bila kita punya power R tu is equals to, so ini R equals to 0, R equals to 1, R equals to 2, ini adalah R equals to 3. So bila R kita equals to 3, kita akan dapat yang mana term tu dia tak ada X, dia independent of X. So daripada sini kita akan buat, daripada sini A kita tu 2X, P kita tu adalah 1 over 4X cube, N kita tu is 12. Dan kita punya R yang kita nak guna yang mana independent is 3. So kita masukkan dalam formula kita. 12 C3 2x to the power of 3. Sebab kita nak cari coefficient kan. So kita boleh abaikan lah. Kita punya tu. 2 to the power 12 tu lah 3, 9, 2 to the power of 9. 1 over 4 to the power of 1 over 4 to the power of 3. So kita akan buat 12C3 times 2 to the power of 9 times 1 over 4 to the power of 3. So kita akan dapat 1760. So the only way untuk kamu dapatkan benda ni. Sebelum ni aku ajar macam ni juga, 12, 11, 10. Aku ajar budak-budak aku untuk buat dia satu demi satu, kita check every single one of them. Benda yang sama je aku ajar, cuma masa aku ajar korang ni aku terfikirlah ada tak cara lain sebenarnya yang boleh memudahkan kita fikir. So sebenarnya tak ada lah, macam ni lah kot. So the only way untuk kamu buat adalah kamu kena try and error satu demi satu. So kita start daripada x to the power of 12, maksudnya n kita tu 12. So kita start x to the power of 12, 1 over x cube to the power of 0. So macam tu adalah cara yang kamu nak kena buat. Boleh ke? Boleh ke? Gila. Expand in the series of a power. Find the coefficient of x cube. Find the term independent of x. Okay. Okay, aku bagi korang satu soalan, korang cuba buat. Soalan yang sama je, konsep yang sama je. Cubalah, janganlah tak cuba kan. Nak tahulah korang faham ke tak kan. Cubalah. Nanti korang share jawapan.
Yang boleh share dengan jawapan dengan aku budak-budak kelas aku lah. So nanti budak-budak kelas aku share lah. Kan? Yang tanya kat aku tengah malam sampai kita. Kan? Kan? Okay, cuba try soalan ni lah. Find the term independent of X of the expansion benda ni. Korang cuba buat sekejap. Kena pergi minum sekejap. Tiap-tiap malam
Jika kau bercinta cinta sesungguhnya. Dapat ke jawapan? Share lah. Kena. Okay, nak share. X to the power of 6 over x to the power of 0. So, ini akan formula dapat x to the power of 6. X to the power of 5 1 over x to the power of 5. X to the power of 5, sini kena dua potong 1 over x. So dapat x to the power of x to the power of 4 1 over x to the power of 2. So kita akan dapat x to the power of 4 1 over x square. So kita akan dapat seperti itu. X to the power of 3 1 over x to the power of 3. So x to the power of 3 1 over x to the power of 3. So ini R equals to 0, R equals to 1, R equals to 2, R equals to 3. So kita akan dapat A kita 2x, B kita 3 over x square. Alah, x square tu ada apa benda ni? X 5 over x square. X 4 1 over x square. X to the power of x to 0 jadi 1. So yang bawah ni kita tahu. So kita ada R equals to 0, R equals to 1, R equals to 2. So 3 over x square, R equals to 2, N equals to 6. Kita nak mainkan dengan coefficient, find the term. So kita ada NC2 1, N minus 2 is 4, 3, 2. NC2 1 to the power of 4 multiplied by 3 to the power square equals to 135. Dapat? Tak ada siapa pun cakap. Dapat ke? Ke aku seorang je yang excited kan? Tinggal 22 dah. Daripada 30 tinggal 22. Dapat cikgu. Zikri dapat, Zikri? Boleh Gu. Ha? Dapat? Boleh. Fatin? Aris dapat Aris? Adakah Aris? Tadi aku nampak Aris. Aku harap tak. Yang dia terputus. Dapat Atika? Siap je. Boleh lagi ke? Ke dah tak boleh dah? Tak boleh dah. Okey. So sampai sini je lah. Sampai sini je lah. Sampai sini je yang aku nak budak. Pasti nak jawab lagi soalan budak. 4-5. Aduh. 4-5 pun bertanya. Cikgu ini macam mana dia buat ni cikgu? Tak tahu.
Konsep dia still sama je. Dia pusing-pusing pun dia pusing kat situ je. So there was one question, satu question daripada banyak-banyak question. Tapi aku dah tak ingat dah IG yang mana. That question was really hard. Dia punya level tu memang sangat hard. So that question was the question which I don't know how to do. And then aku tanya dekat tahun lepas aku tanya kat Amal tak tahu buat. Aku tanya kat Ilmuna tak tahu buat. Aku tanya dekat Mizi pun dia tak tahu buat. Mizi cuba jugalah, tapi Mizi punya jawapan aku nampak macam dah mengarut sangat lah. Siapa lagi Aku tanya dekat Amal dah sikit dah. Siapa lagi yang tadi Khairil pun tak nak buat. Khairil bagi tahu, cikgu kalau soalan ni keluar saya tak nak buat, saya tinggal je. Saya fokus yang lain. Aku tanya kat Buntat kata, oh cikgu soalan ni tak payah buat. Cikgu kata soalan susah tak payah buat. Bangun. Okay, itulah Buntat. Suka main game. Siapa lagi yang aku tanya? Budak kelas sebelah aku tanya Ainin. Tak ingat nama dia. Aku tanya Ainin. Ainin pun tak tahu buat. Ainin yang kecil-kecil lah. Ainin apa entah nama dia? Sekejap. Ainin lah. Ainin. So dia pun tak tahu buat. And then diorang semua, cikgu cepat buat. Lepas tu aku pun panggil si Mizi main duduk depan aku. Aku buat soalan ni. Okay. So Mizi pun duduk depan aku dan berfikir. Sampai dia tak boleh fikir. Lepas tu aku tanya, apa idea kau? Lepas tu dia tunjuklah semua idea dia. And then aku cakap, cuba kita try and error. Masuk je semua nilai. Lepas tu? Tapi cikgu nilai dia sampai 10. Masuk semua daripada 1 sampai 10. So masa tu kita orang pakai kalkulator yang sekeping tu. Kita orang tak ada kalkulator ini. Bila pakai kalkulator yang sekeping tu ni, satu demi satu lah kita orang buat. Apparently untuk buat benda ni hanya memerlukan pakai menu, pergi dekat table je. Senang je cari pakai table. Masuk aja benda tu. Cepat jawapan. Ke korang nak tanya apa-apa soalan daripada soalan-soalan yang ada? Ke korang sebenarnya tak buat lagi? Tapi tak apalah. Korang tak buat lagi pun. Boleh je nak try buat. Banyaknya. Fuyo ada satu soalan 8 markah. Gila. Ini kot soalan dia. Find the value of the positive constant P and Q such that in the binomial expansion of P plus Qx to the power of 10. Betul lah 10. The coefficient of x to the power 5 is 252 and the coefficient of x to the power 3 is 6 times of the coefficient of x to the power 2. InsyaAllah. 8 markah kau. Farish pula tanya. Yo. Nanti lah aku buat soalan nombor 8, nombor 12 ni. Nanti aku try. Boleh je nak try. Saja kan. Kalau korang suka. Okay, soalan nombor 12 ni. Tak tahu nak try ke? Boleh lagi ke? Satu lagi. Tapi soalan ni aku just buat lah. Kalau korang nak tengok pun boleh je nak tengok. Tapi tak tahulah. Boleh je korang nak tengok Aku try buat. Tak tahulah aku boleh buat tak. Jangan kau ingat semua cikgu boleh buat. Kalau kamu nak tahu ada setengah cikgu, dia akan buat dulu sebelum dia ajar. So macam aku dah buat dulu. Buat sekali yang korang. Tapi biasanya aku buat senang seorang je. Bebel cikgu. Soalan nombor 12. Ni kalau siapa nak try tengoklah. Tengok macam mana aku buat. Positive constant P and Q such that in the binomial expansion of, okay, first tengok macam mana aku akan analyse soalan ni. So kita ada P pluskan dengan Qx to the power of 10. So daripada sini aku akan analysekan, aku ada A is equals to P, B is equals to Qx, N is equals to 10. The coefficient of x to the power of 5. Kalau x to the power of 5 means aku punya R tu
mesti jadi 5. Sebab x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3, x to the power 4, x to the power 5. 1, 2, tak. 0, 1, 2, 3, 4. Betul lah? 5, x to the power 5. Nampak? Bila aku tak sure, aku akan senaraikan one by one. Just untuk make sure yang aku buat tu betul. Okay? Macam itulah cara bila kita buat matematik. Kita logikkan benda yang kita tak sure betul ke tak. So, aku punya coefficient x to the power 5. So, R aku is equals to 5. Is 252. Dia punya coefficient is equals to 252. One by one kita bawa keluar. Nampak? Bila aku ajar, mana kelas aku, bila aku ajar kan, aku cakap kat korang, satu demi satu ayat tu korang baca dan korang analyse. The coefficient x to the power 5. Tadi baru aku baca sampai x to the power 5. Aku identifykan aku punya R tu berapa. Is 252. So aku tulis coefficient aku is 252. And the coefficient of x to the power of 3, x to the power of 3 means kita punya R is equals to 3 is 6 times the coefficient of x to the power of 2. So coefficient dia adalah 6 times coefficient, ni coefficient of 3, 2. So R is equals to 2. So coefficient 2. Ini times So kalau macam kelas aku biasanya aku akan tukar times tu dengan tanda dot. So kita ada ni. So kita ada NCR. So kita ada 10C5 P kuasa 5. Sebab kita tengah sembang pasal coefficient, so kita boleh ignorekan kita punya X. So Q kuasa 5 is equals to 252. Coefficient of 3. So kita ada P kuasa, bukan, kita ada 10C3 P kuasa 7 Q kuasa 3. Kenapa dapat 7 lah? Ingat tu, kau punya formula NCR A N tolak R P R. Sama juga 6 10C2 P kuasa 8 Q kuasa 2. So 10C5 10C5 kita akan dapat 252. 252 P kuasa 5 Q kuasa 5 sama juga dengan 252. Menjadikan kita punya P kuasa 5 Q kuasa 5 sama juga dengan 1. Nampak tak? One by one kita buat. Bukan aku terus macam sikit-sikit. Ayat dia pun aku baca one by one. Macam tu juga bila kamu masuk dekat universiti ataupun matrikulasi ataupun A level, bila kamu dah sampai sana, level yang kamu kena belajar dia punya method memang dia kamu sepatutnya buat one by one. Aku ajar kat kamu ni macam mana aku belajar masa aku diploma lah. Masa diploma aku belajar macam ni, one by one aku baca. So 120 P to the power of 7 Q to the power of 3 6 times 10 C2 270 P to the power of 8 Q to the power of 2. And then what happen is kamu just nampak tak bila kamu dalam IG mostly is about kamu punya skill dengan algebra lah. So daripada sini kamu just work out kau punya algebra. So kamu ada numbers dengan numbers, letters dengan letters. So 120 over 270 P to the power of 8 Q to the power of 2 over P to the power of 7 Q to the power of 3. Thus daripada sini kita akan cancelkan ni tinggal 1, cancelkan ni tinggal 1. Nampak tak cara aku cancelkan tu pun? Ada cara dia. Masa kita orang degree diploma dulu, kita orang kena marah cara kita orang cancel mengarut-ngarut. Cara kita orang marah. So kita ada P over Q is equals to 4 over 9.
Kenapa tak just P tu sama dengan 4, Q tu sama dengan 9? Tak boleh. So kat sini kita akan buat P is equals to 4Q over 9. Just aku pindahkan ni bawa naik. So lepas tu aku akan masukkan dekat dalam 4Q over 9 to the power of 5, Q to the power of 5 sama dengan 1. 4 over 9 to the power of 5. Kita akan dapat, jangan takut dengan nombor besar, 1024 over 5909 Q to the power of 5 timeskan dengan Q to the power of 5. Maksudnya 5 ni untuk kuasa ni, 5 ni untuk kuasa ni, 5 ni untuk Q5 equals to 1. So daripada sini Q to the power of 10. Ini bawa naik, ini bawa turun. So is equals to 59049 over 1024. And then Q is equals to sec 10. 59049 over 1024. So kita nak main dengan sec yang ada bracket tu. Yang mana lah? Yang ni pun. Shift X tu. So kita ada 10 di sebelah 59049 overkan dengan 1024. Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Dapat jawapan dia Q is equals to 3 over 2. And then P is equals to 4 over 9 timeskan dengan Q 3 over 2. So ni potong 1, ni potong 3, ni potong 1. P is equals to 2 over 3. 8 markah lah. So bila kamu nak buat soalan-soalan yang nampak macam kompleks tu, teknik untuk kamu belajar is sentence by sentence. Every single sentence yang kamu baca tu kamu evaluate dia punya idea. Macam tu cara dia. Even kamu boleh applykan ni, kamu boleh applykan teknik ni dekat dalam differentiation. It's the same thing. Kamu boleh applykan teknik ni dekat dalam geometry coordinate. It's the same thing. It's the same way. It is always like that. Kalau kamu masuk dekat matrikulasi nanti kamu akan belajar differentiation balik. Cuma tak adalah differentiation yang kompleks kot. Sama je. Cuma dia orang akan masuk sini dengan kuasa, dengan exponential. Korang dah belajar masa IG, so it's not really a big problem lah. Sebab tu IG ni aku cakap sebenarnya syllabus dia dah cukup power lah. Cuma bila kamu masuk dalam SPM, kamu terkejut tengok soalan-soalan SPM. Sebab soalan SPM is not as simple as IG. Soalan SPM dia more kepada application. Maksudnya function tu kamu bukan tengok nak cari inverse function je. Nanti dia tanya pasal cerita. Macam tu lah. Ni beza je kan cerita kau. Okay. Tak larat dah, tinggal 18 je. So, sampai sini je lah Dia memang macam tu je. Okay, ada apa-apa soalan? Yo. Citahu siasa mah. Tu citahu. Banyak dah kita buat. Ada? Kalau tak ada, jom lah kita beransur. Susah ni. Topik binomial ni susah. Kalau katanya aku. Okay. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu handsome cikgu. Cikgu, Terima kasih, selamat cikgu. tidur cikgu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Yelah kau.